Didik TV KPM. Baik, selamat menimba ilmu bersama dengan kami, kawan-kawan saya dalam talian. Senyap je tadi. Saya nak tanya terlebih dahulu Siti, Yusliana, Zikri dengan lagi seorang Akmal Daniel. Setakat ni jelas ke penjelasan cikgu? Boleh ikut ke? Kalau boleh ikut, buat macam ni sikit. Thumbs up. Bukan thumbs up je. Love pun dibagikan. Okey, hebat. Jadi cikgu, kita teruskan dengan usaha menangani ancaman komunis dengan 4 langkah yang baru pula. Sini cikgu. Okey, kita masuk ke langkah yang seterusnya, langkah ke-6. Okey, langkah ke-6 adalah kempen Bulan Rakyat Menentang Penjahat. Okey, pada 22 Disember yang mana Majlis Perundangan Persekutuan telah mengisytiharkan kempen ini. Okey, jika kita lihat daripada awal tadi, dia banyak kepada perancangan kerajaan melibatkan pasukan keselamatan. Kali ini menggunakan khidmat daripada penduduk. Okey, dengan cara menggunakan kempen. Okey, so penduduk diseru untuk mendaftarkan diri secara sukarela, tapi memang ramai ya nak jadi sukarelawan. Tengok dia sehingga seramai 435,000 lebih orang. Okey, terdiri daripada lelaki dan perempuan. Dia bukan lelaki sahaja, perempuan pun dia sangat bersemangat juga untuk menyertai kempen ini, termasuklah golongan-golongan yang profesional. Okey, dan kempen ini berjaya melibatkan rakyat berbilang kaum. Okey, itu menunjukkan mereka dah mula bersatu dengan matlamatnya yang sama, iaitu menentang komunis. Kempen ini juga menggalakkan interaksi dan mula menunjukkan hubungan antara kaum itu dirapatkan. Baik. Okey. Seterusnya, perintah berkurung. Okey, sebelum itu ada sesiapa tak anak-anak murid cikgu tahu tak apa maksud perintah berkurung? Siapa tahu berkurung? Yang ingin kongsikan apa perintah berkurung? Tahu. Ni stay home lah kan? Kita pernah rasa ni perintah berkurung. Bila kita rasa? Suatu pandemik dulu cikgu. Betul Mira. Okey. Yang pandailah Mira ni. Ada yang nak kongsikan? Silakan. Mereka simpan jawapan terlebih dahulu cikgu. Silakan cikgu. Okey, saya teruskan. Okey, perintah berkurung. Apa itu perintah berkurung? Dia adalah satu perintah melarang penduduk keluar daripada rumah dia dalam tempoh tertentu. Tujuan dia, okey, bagi memudahkan pasukan keselamatan menjalankan operasi yang lebih berkesan. Contohnya yang berlaku pada tahun 1951 di Labis Johor. Okey, dan perintah berkurung ini juga telah dikenakan kepada penduduk yang enggan bekerjasama membantras komunis. Okey, ini berlaku dekat Tanjung Malim. Okey, penduduk Tanjung Malim, mereka dikenakan tindakan berkurung selama 22 jam. Ya, murid-murid di luar sana lama ya 22 jam. Tak boleh keluar langsung, duduklah di rumah tu 22 jam. Pasukan keselamatan sibuk mencari pihak-pihak komunis itulah. Okey, mereka dikenakan berkurung 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Kenapa ini berlaku? Kenapa Tanjung Malim? Okey, sebabnya tindakan ke atas Tanjung Malim ini berlaku apabila 40 orang komunis menyerang sekumpulan pekerja yang sedang membaiki paip air. Mereka diserang. Kesannya telah mengorbankan 12 nyawa. Okey, dan masa polis buat siasatan tu mereka tak peroleh sebarang maklumat daripada penduduk di situ. So dikenakan tindakan berkurung. Okey, dan sejarah Templar akhirnya tiba di Tanjung Malim memaklumkan penduduk kepada sesiapa yang enggan berikan maklumat akan dikenakan hukuman. Okey, seperti yang dikatakan tadi penguatkuasaan undang-undang darurat tadi. Okey, seterusnya yang ke-8 adalah perang saraf. Perang saraf adalah satu perang, dia bukan perang guna senjata ya, tapi dia adalah perang melalui memujuk rakyat, menawan hati rakyat. Psikologi lah cikgu. Yes, betul. Psikologi, betul. Okey, yang mana rakyat ini ditawan hatinya, dipujuk untuk membantu kerajaan melibatkan diri dalam usaha membantras komunis. Okey, yang pertama dalam perang saraf adalah mengadakan lawatan. Ada 7 ya, dalam perang saraf ada 7 lagi. Cikgu akan jelaskan. Cikgu tak payah sebut yang ni, cikgu akan jelaskan dekat sini satu persatu. Okey, yang pertama mengadakan lawatan. Masa tu Sir Gerald Templar, bersejarah tinggi British pada masa itu, mendampingi rakyat. Faham ya masa mendampingi murid-murid? Okey, jumpa rakyat, tanya, ada masalah tak? Ada apa-apa yang boleh dibantu? Okey, dan minta pandangan. Okey, apa pandangan rakyat?
Dan sebanyak 122 lawatan telah Gerald Templer buat ke banyak tempat seperti sekolah, okey, pondok-pondok polis, dispensary. Okey, dia ditemani juga oleh isterinya. Okey, telah mengadakan 20 lawatan ke Kampung Baru dan Kampung Melayu. Malahan isteri dia sendiri pun bagi sokongan. Dia menubuhkan cawangan Palang Merah, Pandu Puteri dan juga pusat komuniti. Okey, dalam prasyarat yang kedua melonggarkan syarat kewarganegaraan. Nampak ya murid-murid? Okey, sebelum ni tanah Melayu adalah orang Melayu. Okey, dia punya penduduk adalah orang Melayu. Sekarang dah ada orang Cina, dah ada orang India. So kerajaan British melonggarkan syarat kewarganegaraan itu. Kesannya, okey, sebanyak 12 juta orang Cina dan 180,000 orang India telah layak menjadi warga negara. Okey, yang ketiga mengadakan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Pilihan raya ini diadakan dengan tujuan untuk menggalakkan penduduk bukan Melayu terlibat dalam politik. Dan pada masa yang sama British kerajaan pun dapat sokonganlah untuk menentang komunis. Yang keempat menawarkan hadiah wang tunai. Okey, ditawarkan kepada penduduk sesiapa saja yang dapat menangkap atau memberikan maklumat tentang gerila komunis. Okey, contohnya lah, sesiapa yang berjaya tangkap Chin Peng, sama ada Chin Peng tu hidup ataupun mati, maka akan diberikan hadiah sebanyak $250,000. Dia sampai tahap macam tu. Okey. Yang kelima, memenangi kepercayaan orang asli. Yang murid-murid, okey, kenapa orang asli? Orang asli mereka sangat mahir. Okey, selok belok hutan adalah dekat tangan dia. Betul. Dia tahu. Okey, so Templer berusaha memenangi kepercayaan orang asli untuk menyokong kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis. Templer dia sampai mendirikan 14 buah kubu yang dilengkapi dengan pelbagai barangan keperluan pendidikan dan juga perlindungan. Tujuan dia nak menarik minat orang asli tadi. Baik. Okey. Yang keenam, memajukan perkhidmatan penerangan. Okey, tujuan dia adalah supaya dapat sokongan penduduk tempatan. Seperti yang kita tahu, kita sekarang pun kita dengar radio. Kan? Sama juga dulu. Okey, so itulah tujuan dia, dimajukan perkhidmatan itu supaya rakyat penduduk tahu apa yang berlaku. Okey, dan dalam masa yang sama kerajaan cuba tarik okey untuk penyertaan penduduk menangani komunis. Okey. Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya juga dijadikan medium yang menimbulkan kesedaran masyarakat agar menyokong kerajaan membanteras komunis. Okey, jabatan juga bertanggungjawab menyebarkan risalah anti-komunis kepada masyarakat. Okey, seterusnya memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Okey. Kalau cikgu saya tanya Mira boleh? Silakan cikgu. Okey. Kalau kita tengok kawasan hitam, kawasan putih, nampak beza tak Mira? Nampak cikgu? Hitam, putih. Agak-agak hitam ada komunis atau putih yang ada komunis? Saya rasa mungkin hitam yang ada komunis cikgu. Pandai. Okey, hitam. Kita boleh agak sendirikan. Kawasan hitam maksudnya adalah kawasan yang mempunyai komunis. Ahlinya komunis. Kawasan putih bebas daripada ancaman komunis. Okey, kita tengok pada tahun 1954, Melaka, Terengganu, Kedah, Polis Negeri Sembilan telah diisytiharkan sebagai kawasan putih. Okey, mereka bebas, tidak ada komunis. Baiklah. Okey, kita sampai ke langkah yang terakhir, iaitu rundingan baling. Kenapa namanya baling? Sebabnya rundingan ini diadakan di Sekolah Inggeris Baling Kedah. Okey tak? Anak-anak murid cikgu okey tak? Senyum-senyum. Okey cikgu, okey, Wakil Persekutuan Tanah Melayu adalah Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock dan David Marshall, dan wakil PKM atau Parti Komunis Malaya adalah Chin Peng, Rashid Maidin dan Chen Tian. Mereka ini bertemu dekat sekolah Inggeris tadi, berbincang. Okey, apa yang perlu dilakukan. Okey, masa dalam rundingan tersebut, okey, wakil daripada pihak kerajaan iaitu Tunku Abdul Rahman, beliau mengharapkan agar Parti Komunis Malaya itu dibubarkan. Okey, diminta mereka meletakkan senjata dan menyerah diri. Itu adalah daripada permintaan daripada Tunku Abdul Rahman lah. Tetapi Chin Peng dia berikan syarat. Okey, kami boleh menyerah diri dengan syarat PKM atau Parti Komunis Malaya itu
diakui sebagai parti politik yang sah. Tunku Abdul Rahman dia memang enggan, dia memang tolak permintaan itu. Baik. So rundingan ini Gagal. Baik cikgu, tadi cikgu ada sentuh tentang Cimpeng kan? Betul. Sebenarnya siapa individu Cimpeng ni cikgu? Chin Peng ini sebenarnya dia asalnya sebelum dia jadi ketua dia adalah bekas Setiausaha Agung Parti Komunis Malaya. Dan kemudian dia menjadi ketua. Ketua Komunis Malaya. Dia sebenarnya orang Malaysia, orang tanah Melayu. Tetapi dia dah meninggal hari itu. Dia bukan meninggal dekat sinilah. Dia meninggal dekat Bangkok. Dekat Thailand. Dan kenapa Tengku Abdul Rahman menolak syarat daripada Cimpeng untuk menjadikan PKM sebuah parti politik yang sah cikgu? Okey, seperti yang kita tahu tadi, PKM, ingat tak? Murid-murid cikgu ingat tak PKM buat apa tadi? Ingat kawan-kawan? PKM buat apa tadi? Ekonomi. Betul cikgu Okey, nak dengar suara lah seorang. Itulah, tak dengar suara pun. Okey, silakan Izzati. Ingat tak PKM buat apa? Merosakkan infrastruktur. Merosakkan infrastruktur. Dia ada membunuh orang tak PKM ni? Ada. Memang ada juga dia bunuh. Okey, so macam ni. Terima kasih Sati. Terbaik. Okey, so macam ni. Tunku, bila PKM, kiranya sejarah lampau dia PKM ni dah banyak sangat bunuh. Bunuh pekerja lah, bunuh pasukan keselamatan, bunuh penduduk rakyat. Lepas tu, PKM minta pula mereka diiktiraf sebagai parti politik yang sah. Ini bermaksud kalau PKM itu diiktiraf sebagai parti politik yang sah, kena lupakan pula peristiwa yang berlaku yang lama yang melibatkan pembunuhan itu tak boleh. Baik cikgu. Okey, lagi satu lagi, komunis itu sendiri tindakan dia menggunakan kekerasan. Baiklah cikgu. Tidak boleh. Itu soalan daripada saya. Pastinya cikgu pun ingin menguji kawan-kawan yang sedang di dalam talian sekarang. Silakan cikgu dengan soalan pengukuhan. Okey. Anak-anak murid cikgu yang berada dalam talian. Okay, soalannya adalah nyatakan 3. Tadi ada 9 tau. Nyatakan 3 saja. Usaha British menghapuskan komunis. Kita tengok perkataan nyatakan ya. Perlu hurai tak? Tak perlu hurai ya? Okey, siapa nak jawab soalan ni? Siapa ingin cuba? Gilang. Silakan Gilang. Gilang laju angkat tadi cikgu. Oh, Gilang Apa Gilang Sengih ni. Menyatakan 3 usaha British menghapuskan komunis. Okey. Pada pendapat saya, 3 usaha British adalah salah satunya adalah penguatkuasaan undang-undang darurat, perintah berkurung dan pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan diri. Okey, itu 3 kan Saya kan? rasa Betul Gilang. Kita bagi dia bintang kita boleh? Berapa cikgu bintang? Bagi dia 3 bintang. Wah, 3 bintang. Tahniah Gilang. Baik cikgu. Itu untuk Gilang. Ada soalan berikutnya cikgu? Okey. Soalan yang berikutnya. Okey, sebelum itu. Ini cikgu. Jawapan lupa nak tunjuk. Okey. Ini adalah jawapan dia. Ini yang 3 saja ya. Yusliana, rasa boleh sebut lagi 3 tak? Yang Gilang dah sebut, darurat dah sebut. Apa lagi tadi? Pasukan keselamatan dah sebut. Apa lagi yang Gilang tak sebut? Yus boleh sebut? Silakan Yus. Okey. Silakan Yus. Boleh sebut lagi 3. Pemerkasaan pasukan keselamatan. Ya. Pemerkasaan pasukan keselamatan yang pertama. Lagi. Yang kedua, rancangan BRICS. Ya, betul. Yang ketiga, rundingan baling. Rundingan baling. Betul Mira. Kita bagi 3 bintang juga dekat Mira, dekat Yusliana. Wow, tahniah Yusliana. 3 bintang. Bagus. Baik cikgu. Silakan cikgu. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan yang ketiga. Jelaskan usaha British dalam menghapuskan komunis. Markahnya ada 4. Okey, soalan tu kata kunci dia apa? Jelaskan. Gilang bukan main lagi, dia angkat dua-dua Mira. Dia nak jawab dah ni. Okey, Gilang. Semangat Gilang. Usaha British menghapuskan komunis adalah salah satunya adalah
mengharapkan Parti Komunis Malaya dan parti yang berfahaman radikal. Sebagai contoh, memperbesarkan pasukan keselamatan. Selain itu, memperbesarkan pasukan keselamatan. Seperti contoh, British membawa masuk askar di negara Commonwealth seperti Australia, Afrika dan Fuji. Okey, bagus Gilang. Jawapan Gilang tu dah dapat 4 markah Mira. Okey, setiap fakta dia ada satu huraian. Fakta, satu huraian. Okey, cikgu bagi contoh cara menjawab ya. Boleh cikgu. Berapa bintang terlebih dahulu untuk Gilang cikgu? Gilang lagi. Ha-ha. Tambah tadi 4 markah kan? Kita tambah 4 lagi. 4 untuk Gilang. Banyak je bintang dia. Ya. Baik, tak apa cikgu. Lepas ni kita tanya Izati pula. Oh, ya, okey. Silakan cikgu dengan pandangan cikgu. Okey. Okey, tadi ada 9 usaha kan murid-murid kan? Murid-murid dekat luar sana pun ada 9 usaha tapi soalan tu nampak markah. Okey, bila kata kuncinya jelaskan, maksudnya kita kena huraikan setiap daripada usaha tersebut. Okey, ini adalah contoh jawapan. Antara usaha British adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Okey, menguatkuasakan undang-undang ni sebenarnya dia dah ada dapat 1 markah. Okey, seterusnya di bawah undang-undang darurat ini adalah huraian kepada penguatkuasaan tadi. Okey, iaitu yang membantu komunis akan dikenakan hukuman yang berat. Okey, ini adalah seterusnya kalau yang ni dia tak sama macam Gilang tau. Gilang tadi dia bagi 1 fakta, 2 fakta, 2 huraian. Kalau yang contoh jawapan ini dia ada 1 sahaja usaha tapi dia huraikan sampai dapat 4 markah. Okay, Dua-duanya boleh diterima cikgu Boleh. Okey. Boleh diterima. Okey, tengok siapa yang bawa senjata api akan dikenakan hukuman mati. Lepas tu menahan sesiapa sahaja yang bersubahat dengan pihak komunis. Maka dapatlah markah yang penuh. Baiklah, itu dia penjelasan daripada Cikgu Murina tentang usaha menangani ancaman komunis. Tahniah dan syabas lebih dahulu kepada kawan-kawan saya dalam talian berjaya kumpul bintang. Izati, selepas ini kita akan uji pula pemain Izati. Jangan risau, kita akan berhenti berehat seketika. Atau cikgu ada lagi sedikit penambahan? Setakat ini selesai. Okey, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM